Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat pagi. Sekarang baru pukul 11 pagi. Hari ini 10 hari bulan. Alright, 10 hari bulan. So, baru dapat panggilan pagi tadi. Dapat panggilan daripada Pusat Perubatan Putrajaya untuk datang buat saringan yang kedua. So, untuk hari ini kita nak pergi sekali lagi ke pusat saringan sementara di Putrajaya Presiden 6. Untuk di Putrajaya dia buat di Presiden 6 lah, di Marina. So masih ada lagi yang berdegil ya, semasa PKP ni, yang masih lagi melanggar perintah kawalan. Okey, so kita kena sama-sama take part untuk sama-sama bekerjasama untuk ikut arahan supaya wabak ini terputus. Okey, rantaian wabak ni terputus. Okey, sebab kita tak tahu siapa yang kena, siapa yang pembawa. Jadi masing-masing pun tak tahu yang kita ni terdedah dengan ramai orang, banyak benda yang kita pegang kan. Walaupun kita kata ya balik rumah kita duduk dalam bilik je apa semua, itu semua bullshit lah. Lagi itu semua tak ada maknanya. Memang kalau kita balik kita nak kena salam apa semua. So sekarang saya nak bergerak. Okay, ada Roblox. Standby saya punya apa, bel api. Kalau dia tanya sekejap. Assalamualaikum bang. Baik. Saya pergi Presiden 6 buat saringan kedua, saringan COVID-19. Oh, dah nak balik weh. Tak, kita dah buat sekali. Lepas tu dia panggil tadi untuk buat kali kedua punya saringan. Oh, ni nak balik lah. Nak pergi? Saya Oh, nak pergi lah? Presiden 6 lah. Okey, hati-hati. Terima kasih. Hello, saya respect ada orang. Panas buat Roblox ni. Tak. Pagi-pagi dah keluar, pagi-pagi dah berada dekat situ. So kita kena respect lah. Masing-masing kena take part. Kena sama-sama kuarantinkan diri. Semua orang bising, semua orang tak selesa, semua orang boring, semua orang bosan kan. Semua orang nak pergi kerja, semua risau. Macam saya sendiri, walaupun saya freelance, saya tak ada kerja yang bergaji bulanan, lagi bermasalah. Sebab apa? Saya tetap ada tanggungan saya. Saya ada benda nak kena bayar, hutang nak kena bayar kan. Sebab saya bukan orang senang kan. Saya punya, yang ramai tahu, saya adalah tour leader freelance untuk keluar negara. Bila dah kena COVID, satu dunia lockdown airport dia orang untuk datang ke negara dia orang. So lagi terputus. Nanti dah habis PKP pun mungkin kita sampai tahun depan tak ada departure, tak ada flight untuk kami bekerja. Jadi terputus. Okey. Jadi kalau kita nak ni, semua orang, bukan kita je, bukan dekat Putrajaya je, bukan dekat KL, dekat Kuala Lumpur ke, kat Malaysia, satu dunia kena lockdown, kena duduk dalam rumah, kena PKP, kena kuarantinkan diri dan keluarga. Keluar bila perlu sahaja. Bukan tak bagi keluar langsung. Cuma buat masa sekarang ni, benda-benda yang tak sepatutnya tak perlulah. Tak perlu. Ni nak keluar pergi jumpa kawan, nak keluar beli rokok, nak keluar beli flavor vape, bukan masanya lah. Okay? Bukan masanya. Semua orang bosan, semua orang tengah ni. So jangan create apa-apa alasan yang tak masuk akal lah. Okay? Baru pagi tadi saya baca dua orang adik-beradik ditahan di Negeri Sembilan. Buat malu Negeri Sembilan. Saya Negeri Sembilan, buat malu Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab adik dia bekerja dekat Singapura. Macam mana dia lepas balik tak tahu. Mungkin dia lepas balik tapi dia tak kuarantin diri dia di Johor sebagainya. Kemudian balik naik bas, sampai dekat Negeri Sembilan, abang dia ambil. So tak sangkut Roblox. Dekat mana saya tak ingat. Roblox tu sangkut, kena tahan. Sebab itulah langgar arahan PKP. Tak boleh. Okay, kita balik jumpa abang, ya saya pakai sanitizer lah apa, saya tak batuk, saya sihat lah apa semuanya. Tapi still kita tak tahu, okay, tak tahu siapa-siapa yang membawa benda ni. Nanti balik jumpa mak semua nak kena salam. Oh tak, saya tak salam.
mengarut lah benda tu. Mengarut sebab apa? Orang yang ada kat rumah tak salam mesti nak bersentuhan. Nanti makan pinggan, pegang meja, pintu, TV, remote, handphone, semua kita touching. Tak semestinya kita kena bersentuhan sama kita je. Barang yang kita pegang pun akan ada. Okay. So janganlah, tak payah. Okay. Jangan ambil risiko. Okay. Kita sama-sama putuskan rantai COVID-19 ini dulu. Okay. Alright. Macam dekat Iran, okay, diorang itu dah putus dah. Dah putus, dah tak ada masuk. Yang diorang faham putus tu adalah tak ada kes baru. Tiada kes-kes kematian baru akibat COVID. Kemudian diorang buat apa? Diorang buat perayaan. Diorang sambut pula, bergembira. Bergembira dengan diorang punya tak ada kes-kes baru, tak ada kematian baru. Diorang bergembira. Dia buat satu pesta, dia buat satu event, satu majlis, okay, untuk meraihkan. Ambil kau sekarang nombor 3, negara nombor 3, nombor 4 di dunia jumlah terbanyak. Sebab itulah jangan jadi macam negara lain, Itali, okay, semua tu degil, okay. And Turki lagi. Saya pergi, kes baru 1. Negara kita dah ada 13 masa tu. Okay, itu pun baru bukan kes kematian, baru kes masa tu jangkitan, baru 1. Kita dah tahu negara dia orang besar. Okay, negara dia orang besar dan ramai penduduk. Istanbul saja berjuta. Satu daerah Istanbul saja berjuta. Satu negeri tu Istanbul, berjuta ada orang. Ini kan satu Turki, right? So ratio dia berbeza. Dalam masa 3-4 hari je turun naik 13, turun naik 14, 20, 30. Lepas tu ada kematian. Sekejap gila. Sebab apa? Saya pergi sana sendiri, saya tengok dia orang tak ada self responsibility. Dia tak ada rasa tanggungjawab. Tak ada rasa tanggungjawab. Masih lagi keluar, tak pakai mask, tak pakai sarung tangan. Kedai ada yang tutup, banyak yang tutup. Boleh katakan kalau biasa kita pergi tempat tu sibuk macam Bukit Bintang tu, Bukit Bintang tu, jadi lengang lah, jadi lengang. Tapi masih lagi ada yang berdegil buka kedai. Masih ada lagi kalau kedai makan kebanyakannya yang duduk makan dah tak boleh dah, tutup. Tapi kedai shopping baju, kedai shopping baju masih buka. Shopping mall tutup lah. Tapi yang tepi-tepi jalan, macam boleh bayang tak Bukit Bintang tu, kedai-kedai yang jual baju-baju branded pun semua tepi-tepi jalan tu kan, buka lagi. Siapa nak beli? Masih lagi buka. Dan orang berkeliaran keluar masuk, tak pakai mask, tak pakai glove, terus meningkat. Dan mereka percaya. Saya ada tanya dengan saya punya tour guide, kenapa diorang macam tak takut dengan COVID ni kan. Saya saja nak cuba tanyalah, nak test apa jawapan diorang. Dia cakap yang mati kena COVID tu umur 70-80. Biasalah orang tua mati. Itu jawapan mereka. Biasalah orang tua mati. Sebab dia orang rasa COVID ni akan kena pada orang yang tua. Sebab imuniti badan dia orang lemah. Dia orang ada banyak penyakit. Lepas tu saya cakap lah, tahu tak dekat negara kita umur 40 pun kena. Muda lagi. Jangan kata pasal tu sebab orang muda tak, bukan orang muda ni imuniti tinggi sangat. Ada juga orang muda yang antibody dia tak kuat, sakit, mungkin ada penyakit lain. Sekarang yang ada yang kena jangkitan tu budak umur 4 tahun, umur 10 tahun, kucing pun ada kena. Jadi semua kena ni lah, kena take part dalam benda ni kan. Kalau kita nak putuskan rantaian ni, jangan berdegil. Sebab kalau benda ni bersambung lagi, semua orang dapat kerja. Okay, yang boleh buka kedai, yang boleh berniaga, boleh bekerja pun, siapa nak beli kalau tak boleh keluar? Alright, mesti dia orang punya tu pun berkurang juga, income dia berkurang. Alright, nanti lama-lama
Kalau sampai bila kerajaan nak bantu? Yes, kerajaan kita ada duit sebagainya semua kan. Tapi sampai bila? Sampai satu masa dia akan stop sebab dah tak mampu nak tanggung. Masa tu berapa ramai akan kena buang kerja sebab company tak mampu nak tanggung gaji diorang. Siapa nak bayar gaji buta? Dia orang boleh cakap, saya pun mau mati juga. Saya pun mati juga. Kita nak bayar gaji diorang, kan? Kau tak bayar gaji aku, matilah aku tak makan. Saya pun mau mati juga. Jadi masing-masing kena ambil take part. Right, so saya dah sampai. Baik bang. Saingan kedua. Okey bang. Gelak. Okey. Aduh, gelak askar tu. Askar, rela. Dia gelak. Okey. Ramai juga ni. Kena beratur. Alamak. Sekejap saya tunjukkan depan macam mana keadaan dia. Keadaan di pusat saringan sedang beratur. Semua sedang beratur. Okay, dia ada kemah by kemah lah. Right, so dia ke one way. Right, dia akan keluar kat sini. So tengok lah, PKP naik semua. Assalamualaikum bang. Dari mana je? Putrajaya PZ8. Kalau ikutkan hari tu punya test sampel pertama nombor 52. Oh, kita berubah. Berubah. Okey, nama saya Muhammad Fakrullah. Nombor 15 yang je? 15. Baik. Okey. Ramai hari ni Ini ramai. Kemudian dia datang yang tak ada nama pula. Sendiri datang, saya saja. Pun satu hal, hari ni ramai pula. Sebab apa? Ada yang tak perlu check, datang check. Sebab apa? Kat Putrajaya ada satu kes daripada MOF, Ministry of Finance, okey, Menteri Kewangan. Dia tak tahu daripada mana dia contact. So dia dah buat saringan, tapi result tak keluar. Okay, result tak keluar. Mana dia ada contact lah. Dia ada contact dan dia nasihatkan buat saringan. Dan dia buat saringan ikut flow macam biasa. Selepas dia buat saringan, result tak keluar lagi. Dan dia pergi office, dia pergi kerja. Bila dia pergi kerja, masa dia tengah bekerja di office, baru dapat tahu yang result dia positif. Bila result dia positif, orang sekeliling dia dah kelang kabut sebab kontak dengan dia. So yang kelang kabut orang-orang yang tak perlu ni datang, tapi terus buat pergi tempat saringan ni. Dia punya SOP, kita kena, so SOP dia sepatutnya kena pergi klinik dulu. Okay, pergi klinik. Kat klinik sekarang mana-mana klinik macam kat Putrajaya ni 2 tempat. Klinik PZN 9 dengan PZN 11 saya buat saringan. Dia ada buka kaunter untuk COVID, saringan COVID. Kita pergi sana, kita kena ceritakan macam mana perjalanan kita, dengan siapa kita kontak yang positif tu, cerita kat dia. And then dia akan ambil detail pun semua. Tak ada apa-apa check. Alright, dia akan buat appointment untuk kita saringan. Okay. So saya itu pergi dalam pukul 2.3. Tak ada orang. Okay, kalau tak nak ramai lah. Kalau pagi mesti ramai. Dah saya tahu kan. So dah dapat appointment nanti dalam masa 3 hari. Dia akan call untuk panggil saringan di PZN 6 ni lah, ataupun PZN 11 ada buka. Alright. So baru kita boleh datang. Sebab apa? Mereka nak preparekan tools. Berapa banyak dia orang nak ni. Terima kasih. Cek betul salah. Okey. Bahagian ni cek betul salah, lengkapkan. Yang mana tak lengkap ni alamat semua kena lengkapkan. Okay. Itu dah lengkap semua kan? Alamat tak? Alamat tak ada? Okey. Alamat, serta semua. Okey, dah siap isi borang. So, tunggu queue lah. So, memang panjang lah. Ada dekat, saya rasa lah lebih 10 biji kereta. Saya nasihatkan kalau pergi saringan, naik kereta lah, jangan naik motor. Sebab memanglah tak nak, tetap kena beratur juga. Dan kemudian sini kawasan ni terdedah kan. Kita nak terdedah. Right, moving inside. Hari tu saya dah buat saringan pertama. Saringan pertama dia masukkan kapas, kutik kapas tu dekat kita punya tekak. Dia ambil sampel. Yang kedua ni saya rasa dia masuk yang kat hidung tu.
Kita sakit tapi tak tahulah. Tapi tak apalah, untuk kebaikan semua orang. So macam saya kata tadi, quarantine, okay? Follow arahan, ikut undang-undang, okay? Jangan keluar disebabkan anda rasa bosan, okay? Jangan keluar sebab anda rasa dah tak larat dah duduk rumah tengok movie apa semua. Semua orang rasa macam tu, satu dunia. Okay, ini bukan sikit-sikit, bukan kecil-kecil anak. Bukan saja-saja dia orang nak buat saringan ni, bukan saja nak buat PKP ni, saja dia orang nak kena kerja overtime macam ni. Alright, so kita sama-sama hormat dan beri kerjasama. Alright. Satu lagi, hari ni saya agak sedih juga dan berduka cita kerana saya ada baca hari ni, ada tengok Facebook, okay, pasal kluster daripada luar negara yang terbaru, Turki dan juga Itali. Saya tak pasti kena ada lagi daripada Turki sebab saya rasa saya punya flight itu yang terakhir. Mungkin ada daripada Itali, tak salah saya, sebab saya punya flight tu yang terakhir, tak salah saya. Mungkin sebabkan ada yang lain, student dan sebagainya ataupun yang bekerja, so mereka stranded dekat Itali dan Turki. So dibenarkan balik, kerajaan bantu untuk balik. Saya tak pasti kenapa diorang tak berhenti. Patutnya diorang kena kuarantin dekat tempat kuarantin mungkin terlampau ramai, sebab dekat Selangor ataupun dekat KLIA Sepang, salah saya, ada pusat kuarantin yang dibuat khas untuk kluster baru. Mungkin ada juga yang balik, tak pasti macam mana boleh balik. Dan mereka berdegil untuk tidak pergi kuarantin atau self kuarantin, dan juga tak pergi saringan lagi. Dan bila pergi saringan, ni yang saya rasa sedih tu. Pergi saringan, buat lagak, okay? Buat lagak masing-masing. Tak hormat dengan petugas-petugas kesihatan, bahasa kesat, panggil anjing, panggil bodoh kan. Tahu tak, diorang ni dah bekerja, saya rasa lebih pada 24 jam. Okay, tak jumpa family. Okay, sebab kita semua tahu bila kita penat balik kerja, dapat jumpa family, hilang penat. Tengok anak hilang penat. Ni pergi kerja, tak pasti kita bawa penyakit ke tidak. Lepas tu bila balik rumah, balik kerja, habis kerja tak boleh jumpa anak, tak boleh jumpa suami, tak boleh jumpa isteri. Jadi stres tau. So bila dia kena pula menghadap orang-orang yang macam kita ni degil. Saya boleh kata kita lah, okay? Sebab mereka tu macam kita lah, degil, okay? Tak duduk rumah satu hal, di luar negara satu hal lah. Mungkin ni lah, saya faham, macam saya itu pun pergi bekerja dan juga kami pergi pun sebelum PKP, okay? Saya stranded dekat sana 2 hari 3 hari. Alright. Tapi tak apa, balik saya bagi tahu dekat grup-grup saya supaya balik semua kena buat saringan, semua kena mengaku. Okay, semua kena mengaku, pergi buat saringan, bagi tahu kita pergi Turki dan sebagainya. Dan masa perjalanan pun saya memang straight dengan sanitizer dan juga glove dan juga mask supaya semua tak terdedah. Alhamdulillah semuanya ikut lah. Alright, semua ikut. Dan 2 orang daripada grup saya tu kena, dia positif, tapi bukan daripada Turki katanya. Kata doktor, dia dapat sebelum, sebab dia dapat efek tu 3-4 hari selepas balik. Sepatutnya kalau daripada Turki, mungkin hari ke-14, hari ke-13, 12 sebagainya, bergantung pada imuniti badan masing-masing. So bila dia check, dia kata dia dapat sebelum. Okay, tak apa, kita doakan dia. Itu sebab saya kena buat saringan. Dan alhamdulillah dah kembali pulih, beransur pulih, dah macam biasa balik, cuma masih lagi dalam pemantauan doktor. Maksud poin saya cuma kita bagi kerjasama, okay? Bagi kerjasama. Diorang semua bekerja, penat. Kenapa kita perlu bersikap macam tu? Kenapa kita keluarkan kata-kata kesat? Dulu kita masa tabligh kena, kita cakap tabligh ni tak bagus lah, macam-macam terus. Kita tak tahu macam mana diorang dah berkorban untuk kita. Alright, dengan doa-doa diorang, apa yang diorang beramal dan sebagainya. Mungkin ada 2-3 orang je yang degil, tapi kita salahkan semua orang. Sekarang ni saya baca petugas-petugas hospital tu cakap diorang rindu dengan orang tabligh ni. Sebab apa? Tempat diorang tu tempat yang
tempat orang kena kusta. Dia orang tempat kusta tu dia memang tak ramai orang lah. So dia jadikan tempat tu tempat saringan. Yang dulu orang kata berhantu lah apa semua ya. So, tempat tu jadi tempat saringan, dipenuhi dengan jemaah tabligh yang buat saringan. Dan setiap hari ada orang azan, ada orang mengaji, ada orang berzikir. Tempat tu jadi meriah, tempat tu jadi ceria kan. Dan dia orang ni bagi kerjasama, bahasa lembut. Orang tabligh bahasa dia lembut. Saya pernah join dan pernah jumpa pada beramai kawan saya yang orang tabligh, bahasa dia lembut. Dia sangat lembut sebab dia orang tahu apa tujuan dia orang. Okey. So bila datang pula kluster baru daripada Turki dan Itali ni, tengok. Dia kata teruk sangat. Sebab apa? Dia orang bukan teruk pasal penyakit, teruk pasal dia orang punya perangai. Sedih lah kat situ. And jadi terpalit semua orang yang pergi melancong. Balik pada melancong ni orangnya orang kaya je ke, macam tu kan. So saya cakap ada yang pergi sana luar negara bukan pasal melancong, tapi sebabkan korang semua orang terpalit. Semua orang terpalit. Pentingkan diri sendiri. So itulah, jangan pentingkan diri sendiri, jaga bahasa anda. Dia orang pun manusia juga. Tak kisah apa bangsa, tak kisah apa kulit, tak kisah apa agama pun, kita kena hormat sama-sama kita. Sebab kita semua manusia. Baru-baru ni saya tengok cerita What Happened to Monday. Bagus cerita tu. Dan apa yang saya boleh kaitkan dengan keadaan kita sekarang. Sebab dia ada 7 orang adik-adik dan semuanya kembar. Dan negara tu sedang dibanjiri dengan population yang tinggi. So satu company swasta ataupun government ni dia buat satu rules, satu keluarga satu anak, yang itulah. Dan yang lain kena control lah population tu. So satu company swasta ni ambil tanggungjawab tu untuk simpan dia orang. Kalau anak lebih dia orang akan simpan. So dia dapat tahu rupanya dia orang bunuh. Dia bunuh. So 7 orang adik-adik ni dia dah kembar. So atuk dia ni selamatkan dia orang, buat satu identiti. Sebab muka dia orang semua sama. So buat satu identiti, nama dia Karen. Alright. So salah seorang daripada adik-adik ni degil. So dia keluar main skateboard sebab dia rasa bosan. Sebab dia orang kena keluar satu hari, dia orang bagi nama 7 orang ni dengan nama hari lah. Monday, Tuesday kan. Sampailah Sunday. So salah seorang adik-adik ni keluar main skateboard sebagainya. Dan bila balik, jari dia putus sebabkan dia jatuh. Jadi disebabkan dia keluar, atuk dia nak bagi sama semua orang identiti. So kena potong jari yang lain. Supaya sama identiti. Apa yang saya nak kaitkan, disebabkan seorang pentingkan diri, semua menanggung risiko. Sama macam kita sekarang ni. Kalau kita seorang ataupun satu kelompok yang pentingkan diri, semua kena tanggung risiko. Disebabkan tu kita sama-sama, sebab kita hidup dalam bermasyarakat, berkomuniti. Contoh macam kita beli barang dapur supermarket. Okay? Kita beli barang banyak untuk 1 minggu ke sebulan ke, banyak sampaikan habis. Okay? Disebab sepatutnya kita kena beli nombor 15. Kita nombor 1. Dah, terus ke kaunter depan Alright. Kaunter baru lah. Okay. Check temperature 36.1 normal. Right. Assalamualaikum. Salam tuan. Mana barang ni? Nombor 15 Okey, ada pergi terus je. Belakang Mawi. Ni ya? Ya, belakang Mawi yang kat depan. Kaunter 3 Ya. Alright, terima kasih. Terus. Pergi kiri. Kanan. Kanan. So, saya potong barisan. Oh, masuk kat sini. Disebabkan itu, sama balik tadi. Apa tadi? Adik-adik tadi ya? Market. Okay. So, disebabkan itu, bila seorang beli barang banyak, so tempat tu habis, kita sepatutnya kita ada komuniti. Setiap komuniti ada pasar ataupun market sendiri untuk komuniti tu. So bila kita pergi tempat tu habis dan memaksa kita untuk beli, pergi ke komuniti lain yang berjauhan dengan rumah kita untuk beli. Disebabkan apa? Disebabkan satu orang atau satu kelompok yang pentingkan diri, beli banyak barang, habis, dan kita terpaksa pergi. Tengok tak Pak? Nampak kat situ tak? Efek dia. Pada seorang punya hal, 10 orang punya ke, sekumpulan sekelompok ni ke punya hal yang buatkan benda ni habis.
terpaksa kita keluar, merisikokan diri ataupun melanggar arahan PKP untuk keluar ke komuniti lain untuk beli. Kan, betul ada yang saya tengok keluar cakap kata nak pergi market sini beli barang dapur semua. Tengok alamat, asal jauh sangat ni kan. Sebab tempat tu dah habis, terpaksa kita beli. Disebabkan itu saya kata jangan pentingkan diri, beli untuk keperluan sahaja kan. Biarlah kena terpaksa keluar 3 hari sekali pun tak apa, biar kerap beli. Sebab apa, kita beli barang dapur banyak-banyak, benda tu pun boleh simpan lama. Roti pun seminggu je boleh tahan. Itu pun dia punya expired. Takkan kau makan sampai seminggu. Dah tentu 2 hari 3 hari habis dah roti tu kan. Telur pun ada expired dia, sayur pun ada expired dia, ikan pun ada expired dia kan. Letak dalam petak air sampai bila je boleh habis kan. Jadi jangan pentingkan diri, okay? Jangan pentingkan diri lah. Kita sama-sama nak hidup kan. Saya percaya kalau berlarutan lagi PKP ni, orang akan lebih ramai terdesak tau. Bila terdesak, ada yang kena buang kerja, ada yang tak ada semua pendapatan. Yang waras-waras lah. Yang tak waras, mereka akan mula untuk buat jenayah. Antaranya pecah rumah, merompak, mencuri samun dan sebagainya. Sebab masing-masing nak hidup dan di pressurekan dengan masalah keuangan. Okay. Jadi tu yang saya risau lah sebenarnya. Okay, itu yang saya risau. Kita sama-sama lah, sama-sama ikut arahan, sama-sama bersabar, ambil kebaikan yang Allah bagi pada kita ni. Daripada kesukaran yang kita rasa sekarang ni, cuba cari kebaikan dia. Apa nikmat yang kita tak pernah dapat sebelum ni? Nikmat ni bukannya duit saja, bukannya kesenangan saja, rumah kereta besar saja. Antara nikmat dia nikmat masa. Okay, nikmat masa bersama keluarga. Selama ni kita keluar bekerja, cari rezeki untuk keluarga kita, untuk anak-anak bini kita. So sekarang ni Tuhan bagi kita duduk pula bersama dia orang, buat ibadah. Ingat aku, dia kata, aku bagi kaya, aku bagi duit, aku bagi kau senang. Tapi kau tak ingat aku sebelum ni kan. Sekarang ni aku bagi kau masih musibah. Ingat aku, dia kata. Itulah bahasa lembut dia. Ingat aku. Sebaik-baik peringatan adalah kematian. Berapa banyak kematian yang kita terima dalam masa 3 bulan tahun 2020 ni. Dah masuk bulan keempat dah kan. Berapa banyak kematian yang kita dah nampak, yang Tuhan tunjukkan. Tapi kita masih lagi tak sedar kan. Kita rasa masih lagi kita dengan kerja, nak keluar, nak cari duit, aku nak ni kan. Kita yang ada kerja, ada duit, bayangkan orang yang meniaga tepi jalan tu, yang pun turut tak boleh keluar, turut terjejas. Macam mana kita nak keluar, nak berniaga, nak jual tu, jual ni, nak pergi COD? Yelah bang, saya nak cari rezeki, saya nak perlukan duit. Kita dah PKP nak beli barang pakai duit. Ya, sebab kita ada duit, kita ada kerja, ada perniagaan, kita masih boleh sambung. Bagaimana dengan orang yang meniaga kecil-kecilan, tepi-tepi jalan, jual sayur, jual ikan, jual keripik, makcik-makcik yang jual keripik dekat tepi bank tu. Dia orang pun ada anak, dia orang pun ada keluarga, ada sewa rumah yang nak kena bayar. Macam mana? Jadi yang pentingkan diri kita. Jawapan kita boleh create macam-macam alasan untuk kita keluar. Dan saya bukan keluar pasal pentingkan diri saya, tak. Saya nak cari rezeki untuk anak saya lah. Yes. Tapi cuba kita fikirkan orang lain pula, yang tak dapat buat macam yang kita buat dan juga memerlukan benda yang sama macam kita. Kenapa dia potong lain? Tengok, PKP saringan pun nak potong lain. Dia dah bagi had tunggu sini, kenapa kau main masuk je? Tengok, kereta Honda City, orang lain semua beratur, ikut turn, tiba-tiba kau potong line. Kena pusing balik. Jangan kata alasan dia sebab kon ni tak blok. Kau boleh fikir tak, ada 2 line kat sini, ada 4 biji kereta tengah beratur sini, tapi kau boleh potong line. Masalah kan? Sebab apa tak berfikir, pentingkan diri.
Semalam saya jumpa satu video, seorang brother ni mengamuk dekat satu supermarket. Sebab kan orang semua beratur. Tiba-tiba dia buat panggilan, buat panggilan telefon, cakap dalam bahasa dia lah, bukan orang Melayu lah, bukan bahasa Melayu lah. Dia cakap bahasa dia, saya tak nak beritahu lah bahasa apa. Dia cakap-cakap, sambil-sambil tu dia potong barisan. Sekali semua orang diam sebab mungkin dia besar ke apa sebagainya kan. Dia cakap dalam bahasa dia, orang tak faham. Sampai satu brother Melayu ni, dia topik lah. Topik, kau kenapa nak potong barisan apa semua? Orang lain pun beratur semua, makcik ni beratur sampai duduk beratur apa semua kan. Sakit kaki, tapi kau boleh potong barisan macam tu kan. Tengok, pentingkan diri. Sebab kita pentingkan diri kita sahaja, tak fikir orang lain yang sedang beratur juga. Semua orang beratur. Kau lambat, kau duduk belakang lah. Kalau rasa nak depan, datang awal. Datang awal pun kena beratur. Yes, memang kena beratur. Apa masalah? Tak ada apa special pun kau untuk kau duduk depan. Makcik yang tak sihat tu pun duduk juga beratur. Sakit-sakit kaki makcik tu. Kenapa kau nak potong barisan? Jadi itulah kan. Jadi kita kena take part lah. Bosan lah cakap benda yang sama kan. Sebab tapi itulah, memang manusia, kita kena ulang-ulang cakap. Right. So tunggu kejap, saya dah duduk depan. Mungkin lepas ni ada turn saya. So saya minta anda semua doakan supaya keputusan persempelan saya ni adalah negatif. Right, jom. Right, sekarang kita dah masuk ke kaunter 5. Okay. Selamat pagi. Boleh? Second sampel ni yang hidung Second sampel kita ambil sekejap Ini kita ambil yang mulut saja Mulut juga? Alhamdulillah. Okey, boleh bacakan nama penulis ya? Muhammad Fakrullah binti S. Muhammad Khairuddin. Okey, IC 9 sampai 17 ya? 17, okey. Okey. Hari tu 10 hari bulan pergi check. Hari ni dia extend lagi sampai 17. Alhamdulillah saya tak ada apa-apa simptom. Dok kan. Sekali lagi ambil dekat tekak katanya. Kepala saya depan sikit boleh ya? Alright. Kepala saya tengok muka sikit ya? Tengok lagi. Okey, belakang lidah sebut A. Ya, cik A, kurang sisi sikit ya. Alright. Okey, itu saja cik. Itu saja. Nanti kita akan tahu kan prosedur macam mana? Itu saja. Nanti call kan. Dan Yang itu punya sampel macam mana? yang satu ambil bila tu? Berapa bulan hari tu? Ha. Sampel yang pertama tu. Sampel pertama, dia tak call lah. Tak call lagi. Dia call tapi dia kata tak keluar result lagi. Oh, tak boleh. Sebab sekarang ni kita backlog banyak sangat cik. Oh, backlog sangat. Sampai ke 6,000 dah sekarang. Oh, okey. Tapi dalam masa kita cubalah dalam masa 5 hari, kita akan keluarkan result lah. Tapi kalau dalam masa 5 hari kita tak call juga, cik boleh call yang number tu cik. Mana? Yang atas ni lah. Mana ni? Ni ya? Baik. Okey, tu satu cik boleh Terima kasih. Settle. Ingatkan dia ambil ni. Ambil kat hidung. So sama juga. Sampel kedua. So nasib baik dia tak ambil kat hidung. Sebab kalau ambil hidung, dia kata sakit. Tapi tak apalah, sebenarnya saya rasa ambil hidung tu macam mana pengalaman dia kan. So boleh share dengan korang. Dia ambil kat dekat juga, sama macam sampel pertama. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya saya dapat beliti dengan korang. So itu saja untuk kali ni. Terima kasih kerana stay tune. Video ni minta maaf agak panjang sedikit. Cuma nak bagikan pendapat dan juga idea dan juga peringatan. Okay, so stay at home, you save another life. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.